Hai, hari ini kita akan sambung dengan differentiation of inverse trigonometric function. Macam mana kita nak differentiate inverse trigonometric function. Kita recall dulu macam mana kita nak differentiate basic trigonometric function macam sin, cosine tu. Baiklah, kita ambil sin x, kita differentiate sin x, kita akan dapat cosine x. Macam mana kita differentiate dia adalah kita differentiate yang dekat luar dulu, iaitu sin x. Lepas tu baru kita differentiate yang x ni, kita dapat 1. So kita akan dapat cosine x darab dengan 1, which is cosine x. So kita tengok dengan lebih jelas lagi, kita ambil contoh sin x square. Baiklah, kita buat analogi lah. Sin something, yang x square ni adalah something. Sin something, differentiate sin something, kita akan dapat cosine something, iaitu x square tu. Kemudian kita differentiate something tu pula, x square, differentiate x square adalah 2x. So jawapan dia adalah 2x cosine x square. Okay, kita ambil contoh lain. Kita ambil cosine x cube. Baiklah, kita differentiate cosine something, kita akan dapat negative sin something. Lepas tu lah sin something ni, kita differentiate sin something, kita akan dapat 3x square. So jawapan dia adalah 3, negative 3x square sin x cube. Okay, ni adalah basic dia sajalah. Oh ya, ada lagi satu perkara yang perlu kita take note adalah, contohlah kalau kita differentiate sama macam tadi, cuma kita ambil function tangent lah. Kalau kita differentiate tangent x square, kita akan, kalau kita differentiate dari luar, differentiate tangent x, tangent something, kita akan dapat secant square something. Something tu adalah x square. Dan kalau kita differentiate something, yang x square ni, kita akan dapat 2x. Dan satu perkara yang perlu kita tahu adalah kita tak boleh nak darabkan 2x ni dengan x square. Tak boleh. Sebab x square ni adalah milik secant. So jawapan dia adalah 2x secant square x square. Apa-apa kalau kita differentiate angle ni, tangent x square, kita akan still dapat x square ni, tetapi x square tu adalah dalam bentuk angle. Ini adalah angle x square, dan function baru x square ni adalah secant square. Kalau sin, cosine, macam ni kalau kita differentiate cosine x square. Sekejap, tadi kita cakap sin kan. Kalau kita differentiate sin x square, kita akan dapat cosine x square, meaning that angle x square ni still maintain, tapi trigonometric function ni je akan berubah. So darabkan dengan 2x. Jawapan untuk ni adalah 2x cosine x square. Manakala untuk tangent x square pula, ini adalah jawapan dia. Nampak kan? Angle still maintain, cuma trig function je berubah, bergantung pada trigonometri dia lah, apa benda, apa-apa. So itu antara basic dia yang perlu kita take note. Baiklah, kita masuk kepada perkara yang sebenar, iaitu tajuk tu sendiri. Kita nak masuk macam mana kita nak differentiate inverse trigonometric function. Baiklah, kita tulis formula dia dulu berdasarkan buku reference. Differentiate arc sin u, kita akan dapat 1 over sec 1 minus u square darab dengan du dx. So ini adalah formula dia. Soalan ni adalah macam mana kita nak differentiate arc sin 3x. So macam biasa, kita buat daripada luar ke dalam. So differentiate sin something, kita akan dapat 1 over sec 1 minus something square.
Lepas tu differentiate something, kita akan dapat 3. So 1 over cert 1 minus 3x square darab dengan 3, kita akan dapat 3 over cert 1 minus 9. 3 kuasa 2, kita akan dapat 9. X kuasa 2, kita akan dapat x square. So ini adalah jawapan dia. So kalau kita tengok formula ni balik, U still maintain U, cuma kita squarekan U, kemudian baru kita differentiate U. Kita ambil contoh lain. Kita nak differentiate arcsine x square pula. So kalau kita differentiate arcsine x square, differentiate daripada luar ke dalam, differentiate arcsine something, kita akan dapat 1. Kita akan dapat 1 over cert 1 minus something, iaitu x square, square. Lepas tu differentiate something, kita akan dapat 2x. Tu sama tak dengan formula ni? U, ni U. Yep. Kita ambil biru lah. So ini adalah U, ini adalah U. So ini adalah U tadi, ini adalah U tadi. Dan kita cuma squarekan dia. Kita squarekan dia. Kemudian yang U ni, kita differentiate U pula. Dan ini adalah U yang telah di-differentiate. Ini adalah U yang telah di-differentiate. So itu saja description untuk formula ni. So final answer dia adalah 2x over cert 1 minus x kuasa 4. So itu saja untuk soalan ni. Seterusnya kita akan masuk kepada cosine. Kalau kita differentiate arc cosine U, kita akan dapat sama macam arcsine, cuma dia dalam bentuk negatif je. 1 over cert 1 minus U square du dx. Macam tu je. So soalan dia adalah macam mana kita nak differentiate arc cosine 2x. So differentiate arc cosine something, kita akan dapat negative 1 over cert 1 minus something square. So kita differentiate something yang ni, kita akan dapat ni darab, kita akan dapat 2. So jawapan dia adalah negative 2 over cert 1 minus 4x square. So itu adalah jawapan dia. Baiklah, kemudian kita sambung kepada differentiate arctangent pula. Inverse tangent U, kita akan dapat 1 over 1 plus U square darab dengan du over dx. So contoh tu kita boleh ambil kita ambil sama je lah, arctangent x square. So 1 over 1 plus x square square darab dengan ni, differentiate x square, kita akan dapat 2x. So jawapan adalah 2x over 1 plus x kuasa 4. So ini untuk differentiate arctangent lah. So 1 over differentiate arctangent, kita dapat 1 over 1 plus something square. Differentiate something, kita dapat 2x. Kemudian 2x darab dengan yang 1 over 1 plus x square square, kita dapat 2x over 1 plus x kuasa 4. Seterusnya kita akan differentiate arcsecant U. So kita differentiate arcsecant U, kita akan dapat 1 over U
1 over modulus u sed u square minus 1 du dx. Darab dengan du dx Okey. Contohnya kita ambil differentiate arcsecant sed u. Sed x lah. Sed x. So differentiate arcsecant, kita dapat arcsecant something, kita akan dapat 1 over modulus sed x square root sed x square minus with 1. So differentiate sed x adalah, so kita nak differentiate sed x, kita buat kat tepi dulu. Darab So sed x sama dengan x 1/2. So differentiate x kuasa 1/2, kita akan dapat 1 over 2 x 1/2 minus 1. So 1/2 x 1/2 minus 1, kita akan dapat negative 1/2. So which mean that 1/2 dekat bawah sebab dia sed kan, x 1/2. Sebab negatif ni maknanya dia inverse. So x 1/2 also equal to 1/2. Sebab ni adalah x setengah, so kita boleh convert dia dalam bentuk square root balik. So ni adalah jawapan kalau kita differentiate sed x. So kita pakai apa ni, power rule. So jawapan dia adalah 1/2 sed x. Thereby 1/2 sed x over dengan modulus sed x darab dengan, so kalau sed x kuasakan dengan 2, so kita tahu yang sed x adalah x kuasa setengah. So kalau setengah, let's say tulis kat sini Sekejap. So kalau setengah darab dengan 2, denominator dia sama dengan apa benda yang kita darab. So dia akan jadi x sajalah. So kat sini kita tulis x minus 1. So ini adalah jawapan akhir dia. Baiklah, seterusnya kita boleh ambil contoh ni. Formula dia adalah arc cosecant u is equal to 1 negative 1 over modulus u sed u square minus 1 darab dengan du over dx. So formula ni agak similar dengan arcsecant, cuma dia dalam form yang negatif lah. Okay, contoh soalan yang boleh diberi. Cosecant apa kita ambil ni lah, 1 plus x square. So kita differentiate cosecant, kita akan dapat negative 1 over something modulus something, iaitu 1 plus x square sed something square minus 1. Lepas tu kita kena differentiate something. Differentiate something, 1 differentiate 1 akan jadi kosong. Differentiate x square, kita akan dapat 2x. So jawapan dia adalah negatif 2x over modulus 1 plus x square sed 1 plus x square minus 1. Tak prefer kita expand lah, tapi let's say kalau macam boleh kan,
Kita okay, kalau nak simplify dia, kita boleh simplify. Kita boleh simplify kan ni. Kita kena expand dulu lah kalau nak simplify. Minus 1 plus x square. So So kalau kita expand kat sini saya buat kat sini. So 1 plus x square darab dengan 1 plus x square. So 1 plus 1 multiply 1 akan jadi 1. So ni darab dengan ni darab dengan ni darab dengan ni darab dengan ni. So 1 darab dengan 1 darab dengan x square akan jadi x square. X square darab dengan 1 akan jadi x square. So kita akan ada 2 x square kat sini. So x square dengan x square kita akan dapat x kuasa 4. So dekat sini kita boleh tulis x kuasa 4 tambah dengan 2x square plus 1 minus with 1. Okay. Okay, so plus 1 minus 1 akan cancel. Tinggal ni je. So kita perasan kat sini kita boleh factorize yang x kuasa 4 dengan 2x kuasa 2 kan. Jadi 2x over modulus 1 plus x square. Kita factorize. Kita buang 2x ni, x square ni akan jadi x square plus 2 kan. Kemudian negatif 2x over tadi tu. So kita boleh pisahkan set 2 ni, set 2 daripada yang ni. Dia akan jadi macam ni. So daripada sini kita boleh nampak yang so set x square dia akan hilang. So dia akan tinggal ni. Yang 2x over 1 plus x square. So x kemudian tulis yang tadi tu plus 2. So dia akan tinggal macam ni je bila kita gunakan set ke atas square. So bila kita ada dua benda yang sama atas bawah, x2 negatif 2x dengan x, kita boleh buang x ni kan. So jawapan dia tak muat lah. So jawapan dia saya tulis dalam color biru ni kat sini. Jawapan dia akan jadi ni, negatif 2 over modulus 1 plus x square set 2x square plus 2. Tak muat. Tapi tambah 2 ni dalam square root tau. Okay. Itu saja untuk soalan ni. Kemudian yang terakhir sekali adalah cotangent. Di dx arc cotangent u, kita akan dapat sama macam tangent tadi, cuma dia negatif je. 1 over 1 plus u square du over dx. Baiklah, soalan dia. Differentiate arc cotangent x over 2. So, macam mana kita nak buat? Macam biasa, kita cuma masukkan je. Differentiate arc cotangent something, kita akan buat negatif 1 over 1 plus something, x over 2 something. So differentiate x over 2. So actually x over 2 ni sama je macam ni.
X over 2 sama dengan 1 over 2X. So, kalau kita differentiate 1 over 2X, kita akan dapat 1 over 2 saja. So, darab dengan 1 over 2. Jadi, jawapan dia adalah negative 1 over 2 over 1 plus X square over 4. X square, kita dapat X square. X kuasa 2, kita dapat X kuasa 2. 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. So, inilah jawapan dia. Oh ya, sebenarnya kalau kita nak simplify pun boleh juga. Contoh ni, negative 1 over 2 over 1 plus X square over 4 ni. Kalau kita nak hilangkan 4 kat bawah ni, kita boleh darabkan whole expression ni. Kita boleh darabkan dia dengan 4. So, negative 1 over 2 darab dengan 4, kita akan dapat negative 2 over, so 1 darab 4, 4 plus kan dengan, so 4 darab 4, X square 1 over 4 darab dengan 4, kita akan hilangkan 4 tu. So sebab dia denominator kan, apabila denominator darab dengan benda yang sama dengan denominator, dia akan jadi whole number, dia akan jadi 1 lah. Not necessarily whole number, tapi denominator dia akan hilang. So inilah jawapan akhir dia kalau kita nak sambung, kalau kita nak simplify lah. So saya ada satu soalan. So kita kena guna implicit differentiation untuk jawab soalan ni. So cara untuk jawab ni adalah kita differentiate macam biasa saja. Kita differentiate satu-satu. So kita differentiate 3y, kita akan dapat 3. Sebabkan kita differentiate y ni with respect to x, kita akan dapat dy over dx. So tambah differentiate cosine 3y, cosine something akan dapat negative sine something. Differentiate something, kita akan dapat 3 dy over dx. Okay, is equal to, okay, ni apa yang kita belajar tadi, arcsine. Differentiate arcsine, kita akan dapat 1 over sert 1 minus something. So differentiate something, kita akan dapat 3x square. So sekarang ni kita kena dapatkan yang ni ada kat sebelah kiri, yang dy dx ni. Jadi ini kita boleh factorize expression ni dengan ni, kita boleh factorize. So dia akan jadi dy over dx dalam kurungan 3 tolak dengan 3 ni saya darabkan dengan ni, saya pindahkan ke depan yang nombor 3 ni, tolak dengan 3 sin 3y. So let's say kalau kita expand pun kita dapat jawapan ni balik. Kita expand ni balik, kalau kita expand yang kita darabkan dengan ni, kita akan dapat ni juga, whole expression ni is equal to, so ni kita boleh terus darab 3x square over sert 1 minus x x kuasa 6. So kita buat kat atas ni lah. So ini ni kita boleh buat turun bawah. So tinggallah dy dx kat sebelah kiri is equal to 3x square over sert 1 minus x kuasa 6 over dengan 3
tolak 3 sin 3y. So ini jawapan dia. Walaupun dia bertingkat dia punya fraction dia, tapi ini adalah jawapan dia. Dan kita boleh ubah. Sebab ni kalau kita bawa terus ke bawah, kalau kita anggap benda ni sebagai satu nombor, kita tahu yang dia pecahan kan, tapi ni kita anggap dia sebagai satu nombor. Sebab tu kita letak dekat bawah ni. Tetapi let's say kalau kita anggap ni atas ni je yang sebenarnya nombor dan bawah ni adalah pecahan kepada nombor atas tu, kita boleh terus pindah ke bawah ni. Maksud saya adalah kita boleh pindah macam ni, dx square overkan dengan set 1 tolak x cos 6 darabkan dengan ni 3 tolak 3 sin 3y. Let's say macam ni pun betul juga. So itu saja untuk soalan ni. Okey, soalan yang kedua. So dalam peperiksaan mereka akan tanya soalan yang macam ni lah. Mereka akan tanya macam mana nak differentiate aksan y, tapi dia akan tanya dalam bentuk macam ni, bentuk equation macam ni. So kita kena differentiate, kita kena gunakan implicit differentiation. Dan kalau kita tengok ni, kita tahu kita kena apply product rule kat sini. Ni equal to u, ini pula equal to v. So kalau kita differentiate u, kita dapat u prime. Differentiate exponent set x ni, kalau kita differentiate exponent, kita akan dapat exponent tu balik. Lepas tu kita kena differentiate power of the exponent, iaitu set 2 set x, set 1 per 2 set x. So macam mana kita differentiate set x ni adalah, kita tahu yang set x ni adalah 1 per 2 x kuasa 1 per 2. So kita bawa ke depan je lah, dia akan jadi 1 per 2 x. So bila kita differentiate, power ni akan kena tolakkan dengan 1. So dia akan jadi negatif 1 per 2. So 1 per 2 ni ada kat atas. Untuk hilangkan negatif ni, kita pindahkan dia ke bawah, x 1 per 2. Dan kita tahu setengah ni pula equivalent kepada set. So 1 per 2 set x. Macam tu saja. Okay. Lepas tu kita buat variable v pula. V is equal to ln arc sin x. So kalau kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over something, arc sin x. So differentiate arc sin x pula, kita akan dapat 1 over set 1 minus x square. Differentiate x pula, kita akan dapat 1 dengan 1. So kita tak tulis 1 tu kan, walaupun dia ada 1 akan jadi 1. So ini adalah v prime dulu lah. So 1 over set 1 minus x square arc sin x. So ini adalah expression untuk v prime. So kita tahu yang kalau kita differentiate, kita akan dapat kalau kita differentiate product rule uv, kita akan dapat uv prime tambah dengan u prime v. Okay. So kita cuma susun je lah macam mana, ikut apa ni, ikut yang kita dah buat ni. So saya akan tukar warna lah, warna kuning. So ini tak siap lagi ni sebenarnya. Ini akan jadi E set X over 2 set X. Okay, ni untuk atas ni. So E set X, tak muat lah. Kita
Sekejap saya kemaskan. Okay. Tadi kita cakap yang ni ada set. So jawapan dia saya tulis kat bawah ni E set X, V prime dia adalah dengan 1 over set 1 minus X square. Arc sin X tambah dengan U prime dia adalah yang tadi tu, dan V dengan V tadi adalah ln arc sin X. So dalam macam biasa je lah. So E set X dapat dengan 1 over semua mudalah ni, dia akan jadi 2, dia akan jadi E set X over dengan set 1 minus X square. Ni 1 arc sin X tambah dengan ni. Kalau kita dapatkan ni, kita cuma letak kat atas je. Set X. So macam tu saja untuk kita solve soalan ni. Mudah aja. Kita cuma kena buat satu-satu dan kita kena teliti lah. Dan kita kena tahu guna product rule lah. So lepas kita buat U dengan V, kita kena differentiate U dengan V tu. So bila kita dah differentiate U dengan V tu, kita cuma letak dalam form ni je, form product rule tu. So lepas tu bila kita dah buat form dalam product rule tu, kita cuma darab je lah apa yang patut. Let's say sebenarnya ni kita boleh simplify ni lagi. Kita boleh bawa keluar E power of set X ni. Kita boleh bawa keluar tu, tapi tak perlulah. Okay, fine lah, kita buat. Jawapan dia boleh je jadi macam ni. Let's say kalau awak tak suka buruk-buruk, dia agak messy sikit. Dengan ni. So jadi macam tu je. Inilah jawapan dia. Yang putih ni tau, bukan yang hijau tu. Hijau tu pun betul juga, cuma kita tak simplify. Tapi jangan risau, jawapan dia still betul. Okay, video kita sampai sini saja. So semoga berjaya untuk topik ni. All the best. Dan terima kasihlah kerana menonton. Bye.